Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati para juri yang arif lagi bijaksana. Bersama saya Muhammad Ruzaini bin Awang dan Sutra binti Hasayuddin dalam inovasi Jendela Akhirat. Kumpulan Inovasi dan Kreativiti KIK SMK Bukit Garam 2, Kinabatangan. Isu atau masalah utama. Sebelum dan awal pengenalan PKP, pada awal PDP guru bersama murid, guru mendapati penglibatan murid kurang memberangsangkan dan kurang menunjukkan minat karena bahan atau medium pembelajaran yang tidak konsisten, tidak mempunyai ganjaran, kurang persaingan serta hanya bercorak pengajaran bersemuka secara maya menggunakan aplikasi Google Meet sahaja. Maka semasa PKP, Jendela Akhirat dihasilkan setelah guru membuat penilaian khusus apabila mendapati penglibatan murid sangat penting bagi meningkatkan kemahiran bahasa Melayu semasa PDPR. Fokus kajian, 3 masalah umum yang telah dikenal pasti. Yang pertama, aspek penglibatan murid yang kurang memberangsangkan. Kedua, aspek kemahiran murid yang terencat atau merosot akibat kesinambungan penglibatan. Yang ketiga, aspek perubahan sikap dan minat murid terhadap corak pembelajaran dan bahan yang digunakan begitu terhad, berulang, serta tidak konsisten. Objektif kajian yang pertama, murid terlibat aktif secara 100% dalam pembelajaran bahasa Melayu. Kedua, aspek kemahiran murid meningkat dan menguasai aspek kemahiran 3M, yaitu membaca, menulis, mendengar dan bertutur. Dan yang ketiga, murid lebih positif seperti sedia mencuba berulang kali. Kumpulan sasarannya ialah tingkatan 3 dan 5, 52 orang murid mewakili 3 buah kelas, berlainan jantina serta mewakili calon peperiksaan awam seperti pensaksiran tingkatan 3 dan SPM. Akses pautan soal selik diberikan kepada murid dan hasil tinjauan awal, data kajian tinjauan mendapati kehendak PDPR murid iaitu seramai 52 orang murid secara 100% bersetuju agar corak pembelajaran kuis digital dipraktikkan dan bercorak permainan, menuntut agar minat dan sikap murid meningkat, berubah lebih bagus serta bersaing secara sihat. Manakala yang kedua, murid menyatakan bahwa corak pembelajaran dan medium latihan dan pengujian yang tidak konsisten juga menyebabkan mereka bosan, hilang minat, keyakinan dalam menyertai PDPR semasa berada di rumah. Dan kita lihat inilah buktinya hasil daripada analisis data tinjauan pra yang benar-benar menunjukkan bahawa bahan pengajaran pembelajar yang tidak konsisten dan berulang mempengaruhi penglibatan mereka dalam PDPR. Manakala bahagian C minat murid, mereka tidak tertarik dengan bahan yang diberikan oleh guru kerana tidak konsisten dan kurang menarik perhatian mereka semasa PDP di rumah. Dan kita lihat inilah jelas menunjukkan analisis datanya. Kita lihat yang seterusnya, iaitu langkah intervensi penghasilan Jendela Akhirat berpandukan model EDI, iaitu Rosette 1987. Jika kita lihat, fasa 1 analisis sudah dilaksanakan melalui data analisis yang dibuat melalui soal selidik. Dan fasa kedua reka bentuk, memilih kaedah media dan bahan, jelas dilaksanakan. Fasa ketiga pembangunan menggunakan media, alat kepengarangan dan bahan, penglibatan pakar, murid dan guru. Manakala fasa yang keempat, fasa pelaksanaan melalui semakan bahan, teknikal dan keseluruhan. Dan keempat-empat fasa ini saling berkaitan kepada fasa yang kelima, iaitu penilaian. Sama ada penilaian formatif dan penilaian sumatif bagi melihat kemenjadian murid serta objektif tercapai dalam PDP. Dan kos aplikasi yang ditunjukkan pada skrin ini menunjukkan bahawa semuanya percuma sahaja. Manakala kos masa pula ditunjukkan 1 kuis bersamaan dengan 2 jam. Jadi 13 kuis yang telah dihasilkan bersamaan dengan 36 jam. Maka kos ubah suai pula bersamaan dengan 36 jam darab 2 kali ganda jumlah masa, bersamaan 72 jam, iaitu hanya 3 hari sahaja memakan masa untuk menghasilkan Jendela Akhirat. Kita lihat carta pelaksanaan Jendela Akhirat yang berlandaskan kaedah pembelajaran Mastery Hunter 1991. Jika kita lihat,
Murid perlu menguasai unit pembelajaran yang pertama sebelum beralih kepada unit pembelajaran yang kedua. Sekiranya murid berjaya dalam proses penilaian, mereka akan berada dalam tindakan susulan aktiviti pengayaan. Maka sekiranya murid gagal menguasai, mereka akan berada dalam tindakan susulan aktiviti pemulihan sebelum beralih kepada unit pembelajaran yang kedua, dan ini akan ditunjukkan dalam simulasi operasional sebentar lagi. Kita lihat simulasi yang ditunjukkan seperti berikut yang benar-benar menepati ciri pembelajaran mastery. Murid diberikan satu pautan jendela akhirat, sama ada melalui WhatsApp ataupun Telegram. Murid akan mengklik, maka satu pautan jendela akhirat akan keluar. Ataupun melalui kaedah yang kedua, yaitu melalui pemuka Google. Murid akan memasukkan pautan jendela akhirat dan klik, maka mereka akan beralih kepada satu pautan jendela akhirat. Prosesnya berlaku seperti ini. Murid akan menjawab kuis digital tata bahasa yang pertama. Sekiranya mereka berjaya, mereka akan menerima satu e-lencana tata bahasa. Sekiranya gagal, mereka dikehendaki untuk mencuba sehingga berjaya. Yang berjaya akan meneruskan unit pembelajaran yang kedua, yaitu kuis digital tata bahasa 2. Proses yang sama. Sekiranya berjaya, mereka akan mengumpul lencana yang kedua. Dan begitu juga pada proses yang ketiga, yaitu mereka akan menerima lencana tata bahasa yang ketiga. Dan proses ini setelah mereka berjaya mengumpulkan ketiga-tiga lencana tersebut, mereka layak untuk menerima satu imbuhan yang diberi nama e-sijil penyertaan, yaitu setiap kuis yang mereka hasilkan. Dan barulah mereka beralih kepada unit pembelajaran mengikut kategori yang seterusnya. Ya, seperti yang ditunjukkan, yaitu pemahaman 1, pemahaman kedua sekiranya berjaya, dan begitulah seterusnya dalam simulasi tersebut. Analisis data yang kita akan tunjukkan ialah data tinjauan pos pula, yaitu hasil daripada pengenalan jendela akhirat. Yang jelas pada bahagian B, penglibatan murid jelas menunjukkan 100% murid berminat dan melibatkan diri dalam PDPR guru. Begitu juga pada bahagian C, minat murid jelas ditunjukkan melalui hasil penilaian yang ditunjukkan pada paparan skrin. Penglibatan murid semasa tinjauan pos menunjukkan daripada minggu yang pertama sehingga minggu yang ke-6, 100% penglibatan murid dan minat murid bertambah secara konsisten. Ya, dan jika dibandingkan daripada data tinjauan tersebut jelas menunjukkan perbezaan yang besar. Dan ditunjukkan daripada hasil penilaian ini, skor penilaian akhir tahun bagi tingkatan 3 Dalton menunjukkan 100% mendapat grade A dengan GPMP 1.00. Manakala bagi pentaksiran bilik darjah bagi kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan menulis mendapat tahap yang maksimum, yaitu TP6 bagi kelas 3 Dalton. Kita lihat pula bagi sampel yang seterusnya bagi kelas 5 Dalton dan 5 Einstein yang mencatatkan bahawa skor mereka daripada ujian 1 sehingga percubaan SPM menunjukkan peningkatan yang konsisten dan secara 100%. Dan Alhamdulillah, semasa SPM tahun 2020, calon ini dinobatkan sebagai calon yang terbaik. Dan keberkesanan ini menganjak kepada 3 unsur, yaitu unsur minat penglibatan dan juga minat murid. Dan kesimpulannya, jendela akhirat berjaya menangani beberapa isu realistik, yaitu penyertaan murid sentiasa konsisten dan mencuba setiap kuis. Berjaya memupuk minat murid belajar dengan mudah, yang hanya menggunakan peranti dan data internet. Pentaksiran kemahiran murid berjaya dilaksanakan secara terus dan berkesan, dan jendela akhirat merupakan satu alat penilaian sumatif dan penilaian formatif yang berjaya. Dan bagi menangani isu rutin, kit pintar jendela akhirat telah dihasilkan. Sekiranya murid tidak mempunyai data internet, tidak mengapa. Ada modul jendela akhirat yang sama perasaannya dengan menjawab secara maya, yaitu modul ini juga mengandungi kuis-kuis yang menarik perhatian mereka. Sekian, terima kasih.